Hai semua, nama saya Amar. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang case yang sedang hangat diperkatakan, yaitu case in chaos, yang melibatkan adik, Zara. Dalam perbicaraan hari ini, saksi kelima dan keenam telah memberi keterangan yang agak mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa situasi marah dan memarahi di asrama adalah perkara yang biasa berlaku. Ini membuka mata kita tentang realiti kehidupan di asrama yang perlu diberi perhatian serius. Kita perlu sadar bahwa, walaupun disiplin itu penting, cara mendidik dan membimbing pelajar haruslah dilakukan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Setiap pelajar berhak mendapat persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Jika Anda ada pengalaman atau pandangan tentang isu ini, sila kongsi di ruangan komen. Jangan lupa subscribe channel ini untuk maklumat terkini tentang case ini. Terima kasih karena menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Budaya pelajar senior marah pelajar junior adalah perkara biasa menurut kata saksi. Secara ringkasnya, saksi kanak-kanak kelima ni menerangkan bahawa tabiat pelajar senior memarahi atau menegur secara keras adalah biasa dalam asrama. Tapi memarahi atau menegur ni di kalangan kawan-kawan pelajar asrama. Pelajar junior dianggap mesti melalui pengalaman tersebut kerana mereka sebagai pelajar senior sebelum ini juga mengalaminya. Saksi ini rapat dengan kumpulan pelajar Circle 19, iaitu 19 orang pelajar yang sering melakukan aktiviti bersama. Justice for Zara. Selamat petang kepada rekan-rekan media. Hari ini inquest kita bersambung keterangan saksi deponen yang ke-13 dan juga yang ke-14. Ke-13 ni adalah saksi yang minggu lepas. Saksi kanak-kanak kelima. Okey. Secara ringkasnya, saksi kanak-kanak kelima ni menerangkan bahawa tabiat pelajar senior memarahi atau menegur secara keras adalah biasa dalam asrama. Tapi memarahi atau menegur ni di kalangan kawan-kawan pelajar asrama. Pelajar junior dianggap mesti melalui pengalaman tersebut kerana mereka sebagai pelajar senior sebelum ini juga mengalaminya. Saksi ini rapat dengan kumpulan pelajar Circle 19, iaitu 19 orang pelajar yang sering melakukan aktiviti bersama. Saksi juga ada memberi keterangan bahawa dia ada kata-kata kasar seperti bodoh, sial yang digunakan oleh salah seorang ahli circle terhadap Zara adalah bersama kawan-kawan. Saksi ini juga ada mengambil inisiatif untuk mengenal pasti guru yang merampas telefon bimbit seorang pelajar pada pagi kejadian, iaitu 16 hari bulan 5 2027. Pelajar yang dirampas handphone ni adalah ahli dom Zara. Kenapa dirampas? Kerana penggunaan telefon tidak dibenarkan di asrama. Saksi itu juga menegaskan bahawa Zara seorang pelajar yang ceria, ramah dan tidak menunjukkan tanda masalah mental atau tekanan emosi sebelum kejadian. Itu saksi kanak-kanak yang kelima. Dan hari ini kita bermula dengan saksi kanak-kanak yang baru, yang ke-6, deponen yang ke-14. Saksi ini berkata pada jam lebih kurang 10.20 malam, Zara masuk ke dom untuk berjumpa dengan seorang pelajar senior. Senior ni dia penghuni kepada dom tersebutlah. Dan saksi ini memberitahu mahkamah dia dipanggil ke dom itu atas dua sebab kecurian, iaitu kehilangan dompet. Dompet dua pelajar. Jadi saksi terdengar perbualan isu kecurian tu, tapi tidaklah jelas. Dan beberapa ketika kemudian 4 senior masuk ke dom di mana Zara berjumpa dengan seorang senior. Dan saksi juga mengesahkan dia mendengar suara kuat seperti memarahi Zara, tapi dia tidak pasti siapa yang bercakap atau memarahi Zara pada masa itu. Dan saksi memberitahu juga bahawa
pada masa itu saksi ini dia tidak tahu siapa senior yang memarahi Zara. Dia hanya tahu siapa senior yang memarahi Zara itu pada kebesokannya di musola, apabila ada pelajar-pelajar lain yang bercerita dengan saksi ini. Saksi juga berkata yang pelajar di asrama tersebut suka memaki. Namun apabila pihak kami bertanya, perbuatan memaki ini hanya berlaku di kalangan kawan-kawan saja. Kawan-kawan sahaja. Dan saksi ini berkata lebih kurang jam 11 malam sebelum off light, Zara keluar daripada dom dalam keadaan menangis. Dan dia sahkan itulah kali pertama dia melihat Zara menangis. Dan itulah kali terakhir saksi melihat Zara pada malam kejadian. Dan saksi ini juga ada membuat pengesahan, dia ada menghantar surat privacy Zara ke dom Zara. Sampai ke dom Zara ada pelajar lain yang merupakan saksi yang sudah dipanggil dalam kes ini menerima surat privacy itu. Apabila pelajar itu menerima surat privacy itu, pelajar itu membaca surat privacy itu. Maksudnya saksi ini menyerahkan dengan ahli dom Zara. Dan ahli dom Zara itu sebenarnya sudah dipanggil menjadi saksi untuk kes ini lah. Dan yang utamanya juga dalam keterangan saksi ini, apabila ditanya oleh pihak berkepentingan sama ada dia mengetahui apa punca Zara ditemui di bawah, dia menjawab dia merasakan sebabnya adalah Zara dituduh mencuri pada malam 15 hari bulan 7 2020. Dan keterangan saksi kanak-kanak ini pun sudah selesai. Dan hari ini kami ada menyediakan pelan lakar 3D dan 2D untuk membantu kesemua pihak, terutamanya hakim koroner. Pelan lakar ini menunjukkan aras asrama tingkat 3 lah, dom-dom kan, supaya senang saksi membuat tandaan pada lakaran tersebut. Dan oh ya, hakim koroner juga sebentar tadi sebelum kami habis, dia juga ada bertanyakan soalan kepada saksi, terutamanya tentang penyerahan sepucuk surat daripada saksi ini kepada pelajar dom Zara. Pelajar dom Zara itu sudah memberi keterangan sebelumnya. Jadi ada beberapa soalan hakim koroner bertanyakan kepada saksi ini. Dan kita punya inquest ni akan bersambung besok dengan saksi baru. Dijangkakan ada 2 saksi baru. Dan inquest tidak akan bersidang Rabu, Khamis dan Jumaat dan Isnin. Kita hanya akan mula bersidang pada 7 hari bulan Oktober sehingga selesai. Kecuali public holiday lah pada Departemen kan. Buat masa ni Oktober jalan kecuali Depa Bali lah. Esok itu sahaja. Esok tu pelajar juga lah. Esok pelajar masih 2 orang. Disediakan 2 orang. Kalau dikatakan 2 orang lah. Yang petang tadi saksi yang last tu ditemani oleh ayah dia. Dia habis bagi keterangan jam berapa? Awal tadi sebelum jam 4. Sebelum jam 4 saksi ini sudah habis berikan keterangan. Suasana tadi macam mana kan? Suasana okey, boleh. Tidaklah tegang, macam biasa juga kan. Tidak ada apa-apa yang ini. Terima kasih. Okey. Alright. Jadi rambut baru dah. Ha? Orang yang rambut baru. Macam biasa lah ikut. Macam biasa. Okay, thank you. Terima kasih.